6 je terus. Okey, tak apa. Baik. Setakat ni okey? Okey. Sebelum kita pergi sebelum kita pergi level 2, soalan. Okey. 5 soalan 6. Okey, cuba 2K darab dengan 4H kuasa 2. Okey, sebagi 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dapat? Dah dapat jawapan? Okey, nombor dengan nombor. Jadi 8. K dengan H tak boleh gabung. Kita letak sebelah-sebelah. Okey. Dalam sini sebelah-sebelah ini bermaksud darab. Jadi di antara mereka ni adalah tidak darab. Okey? Beres. Siapa betul bagi thumbs. Okey, alhamdulillah. Ada yang salah ke? Ada yang salah? Ada yang salah. Saya salah ke? Kan? Salah yang ni memanglah. Saya nasihatkan supaya drop net lah kalau salah ini. Okey. Okey. Nombor 6. Nombor 7. Satu lagi. Last. Okey. P kuasa 2 darab dengan 6. 6P. 5, 4, 3, 2, 1. 6P kuasa 3. Simple? Alright. Oh, dah siap taib dah. Okey, Farhana dah siap taib dah. Okey, baru level 1. Relax ah. Okey. Dah bersedia untuk level 2? Sedia tak? Level 2? Dah. Alright. Kita ada 7 level. InsyaAllah. Jangan risau. Jangan risau. Alright. Okey. Level 2. Level 2 adalah melibatkan buka kurungan. Okey. Nombor 1. Oh, buka kurungan ni rasa saya ada problem sikit, sir. Okey. Biasa lagi kan? Okey. Sebagai tips. Bila kita nak buka kurungan, ramai pelajar dia pergi buat anak panah dulu. 1, 2. Lepas tu baru dia tulis kat bawah. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Setuju. Ramai tak macam tu? Lepas tu careless beramai-ramai. Betul tak? Lepas tu careless beramai-ramai. Okey, yang ni dua sebutan ni okey lagi lah. Kalau ada 3, 4 sebutan, mula kelang kabut. Okey, jadi bila dah macam ni, sebagai tips adalah ingat matematik anak panah ni ini adalah jalan kerja tau. Ini adalah jalan kerja. Anak panah begini maksudnya adalah darab. Okey? Ini darab ini. Maksudnya kita tulis anak panah, tulis bawah 3T. Faham ke? Boleh? Dan bila kita buat yang kedua, kita tulis tambah 3. Faham? Boleh dapat? Okey. Bermaksud anak panah, tulis. Anak panah, tulis. Anak panah, tulis. Faham Kita banyak jumpa dalam maths yang melibatkan kurungan. Jadi, setiap kali anak panah ditulis, tulis terus kat bawah dia. Jangan kita pergi buat anak panah dulu. Ini jadi masalah macam mana? Kalau kurungan tu sampai 2. Lepas tu ni negatif 3x tolak dengan 2. 3x tolak dengan 4. Ini problem ni. Buat anak panah. Settle dah anak panah dia. Tulis apa pun tak lagi. Faham ke? Ini kesalahan pelajar selalu buat. Okey, yang ni kejap lagi Bukan level 2. Ini level nanti. Dah takut. Okey, yang tu masalah kan? Tadi kan yang masalah kan? Okey, sabar. Kita buat satu-satu. Boleh Alright.
Okey, soalan 2. Ready? 2P tambah dengan 3. Ready? Okey. Awak buat Sap. Dah? 2P. Yang kedua, Sap tambah 3. 3 pula dah. Saja careless. Kan? 2 darab 3 adalah 6. Dapat? Dapat bagi thumbs. Dah dapat bagi thumbs. Okey, good. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT, ramai dah faham dengan jelas. Okey, baik. Nombor 3. Nombor 3 dia melibatkan, kita main negatif sikit boleh ya? Negatif 3, 2x tolak dengan 1. Okey, bila melibatkan negatif, berhati-hati apabila kita mendarab. Dia akan jadi negatif, dia jadi 6x. Dapat? Boleh Okey. Yang ni pula, sub kat sini. Negatif, dia akan jadi positif 3. Dapat? Boleh? Okey. Boleh. Inilah yang selalu pelajar suka buat careless. Sebenarnya bukan suka. Tak sengaja sebenarnya. Tapi setiap kali kembangkan negatif, mestilah tertukar. Betul tak? Betul? Siapa yang selalu jadi macam tu? Bagi thumbs. Saya je. Aku cepat. Kan? Masalah masa kembangkan. Okey, beware. Faham Biasanya anak panah ni akan menyelamatkan awak. Awak akan lebih tenang. Bila letak sub, awak tulis. Sub, awak tulis. Dia akan kurangkan careless mistake. Faham Teknik tu penting. Okey, boleh kita teruskan? Boleh. Alright. Yang keempat. Yang keempat adalah 6 3K tolak dengan 2. Alright. Masih lagi simple. Masih lagi simple. Ini darab ini dia akan jadi 3 darab 6. Congak-congak. 18. Berapa? 3 darab 6. 18. Tekan kalkulator. Cari kalkulator. Mana kalkulator? Aku tekan lah. Kan? Kalau lupa tekanlah kalkulator. Tak apa. Faham jadi 18K. Sub tolak 12. Faham guys? Okey, dapat? Okey, nanti kita akan pergi level ketiga yang lebih mencabar sikit. Boleh? Kita masuk level 3. Dah bersedia? Bagi thumbs. Sedia? Bagi thumbs. Okay, let's go to the level 3. Okay, baik. Level 3. Get ready. 4P P minus 3. Ini nombor 1. Okay. Saya suka tukar-tukar ni pen. Kalau soalan pen biru, jawapan pen hitam. Okay, ready? Ready guys? Dah tulis? Saya nak kamu follow bersama dengan saya. Jangan tunggu duduk langut. Okey, faham. Tumbuk ni. Kan, kalau langut ni kau tak dapat. Buat sekali dengan saya. Faham Saya suruh tulis. Saya kata, sap anak panah saya tulis macam tu. Korang pun terus tulis kat bawah. 4P kuasa 2. Jangan tunggu saya. Faham Jangan tunggu saya. Alright. Jadi, dah sub sini. Dah tulis sini dah. Okey, sub pula sekali lagi. Okey, tak adalah bunyi sub tu. Sub tu sebuat je. Kan, korang tak payahlah nak buat bunyi macam tu.
Nanti marah pula jiran sebelah. Kan? Apa benda sap tu? Kan? Okey, 4 darab dengan 3. Jangan lupa negatif. Dia akan jadi negatif 4 darab 3, 12. Pi jangan tertinggal. Okey? Jadi 4Pi kuasa 2 tolak 12Pi. Okey guys. Perasan atau tidak, sebenarnya kita sekarang ni, sebenarnya kita bermain asas senang je. Dia macam 4Pi darab dengan Pi je. Betul tak? Kita bermain benda ni je. Kita main darab-darab gitu je. Cuma keadaan dia je yang berbeza. Okey? Faham Yang menyebabkan kita jadi susah sebab kita selalu nampak the big figure yang menyebabkan kita rasa macam, oi susah benda ni. Oi susah benda ni. Bila susah-susah kita akan cara fikir susah. Alright, boleh Faham Jadi benda yang complicated simplekan satu persatu, one by one, part by part. Setakat ni boleh dapat? Boleh? Bagi thumbs. Kita nak pergi soalan 2. Okey. Soalan kedua. 3Pi 5 tolak dengan 2Pi. Okey. Ready? Okey, bersedia? Dah. Kenapa saya nampak saya punya video ni ya? Sekejap kita tengok saya punya background. Apa masalah dia? Okey. Okey dah. Clear kan? Lagi clear Lagi clear kan? Alright. Okey. Langkah pertama, anak panah 1 kali. Tulis terus jawapan. 3 darab 5 jadi 15. Pi tetap di situ. Ini anak panah kedua. So negatif 6Pi kuasa 2. Beres? Betul? Dapat? Boleh tangkap? Faham? Siapa betul bagi thumbs? Siapa betul bagi thumbs? Okey, alhamdulillah. Alright. Baik. Seterusnya. Level 3 pun masih senang je. Memang algebra mana susahnya? Mana ada susahnya? Susah. Okey, baik. Ready? Untuk yang seterusnya. Okey. Yang seterusnya adalah soalan ketiga. Negatif 4B didarab dengan 3B tolak dengan 2. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Ramp. Negatif 4 darab dengan 3. Negatif 12B kuasa 2. Dapat? Okey, sub satu lagi. Ni negatif, negatif. Positif. 4 darab 2, 8. B letak di sini. Simple? Faham? Okay, this is how we do it. We open the bracket. Kita buat satu persatu supaya kita tak careless. Okay, ready untuk level 4. Ready untuk level 4? Level 4 ready? Kejap. Last. Sebagian ni last Sebagai last ni. Okey, kita nak bagi mana susah sikit. Okey. 3. Okey, yang ni saya nak kamu buat dulu Kalau semua boleh betul ni maksudnya kita dah lulus level 3. Okey. 3 tambah dengan 2B.
Okey. Okey, buat. Dah siap bagi thumbs? Dah siap bagi thumbs? Ni. Berapa saat nak? 10 saat? Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Risa dah siap belum Risa? Risa dah siap ke? Saza dah ke belum? Belum nampak lagi thumb Saza punya. Madi dah Madi? Okey, Saza dah. Okey, Madi dah. Okey, good. Vino dah. Alright, good. Okey. Baik. Ready? Jawapan. Negatif 12A. Lupa anak panah. Pesan ke anak murid jangan tinggal anak panah. Kau pula tinggal anak panah. Apa ke benda? Okey, ini dah sini. Okey, 4 darab dengan 2. Negatif jangan lupa ladi jadi 8 A dan B. Betul? Betul ke tak? Siapa salah? Ada yang salah? Okey, siapa yang betul bagi thumbs? Siapa yang salah bagi tangan? Salah se? Tak mana? Sudah. Ada? Dah lama start cikgu, kita dah 16 tahun dah dekat sini. Kan? Dia boleh tanya lama ke tak? Kan? Okey, baik. Kita dah habis dah level 3. Kita nak masuk level 4 pula. Oh, itu level 3 answer. Ya. Yeah. Sekarang kita nak masuk level 4. Alright, ready. Dah ready bagi thumbs. Dah ready bagi thumbs. Setakat ni masih mudah lagi Masih mudah, masih boleh follow. Ada yang tak boleh follow sir? Ada yang tak boleh follow sila bagi sila komen. Saya laju sangatlah sir, slow sikit sir. Kan? Maaflah saya ni lambat sikit. Kan? Okey. Lajukan sikit. Amboi. Sabarlah, ada kawan yang tak boleh nak follow. Kau laju tak apalah. Start pukul berapa sampai pukul apa? Pukul 8.30 kita akan habis pukul 10 insyaAllah. Paling lambat pun 10 suku. Tengoklah sempat tak habis. Dah nak habis lah. Dah nak habis lah. Okay, level 4. Level 4. Ni level 2. Okay, level 4. Ready? Bersedia? Okay. Level 4. Okay. Soalan 1. 4B tolak dengan kurungan 2 tambah dengan 3B. Salin dulu. Okey, tempat yang biasa pelajar buat careless mistake. This is what happened. Okey, bila kita buka kurungan, kita tahu bahawa di sini ada dan cenonet dekat sini. Faham ke? Ni ada satu ni kat sini. Okey, bila kita buka kurungan, kita mesti masukkan ke dalam. Okey? So, apa yang berlaku? Follow sir. Ini turun jadi 4B. Di sini dia akan jadi negatif 2. Dan di sini jangan tertinggal. Negatif 1 darab dengan positif 3. Dia akan jadi negatif 3B. Ini favorite tempat pelajar buat careless. Alright? Alert Okay guys. Saya nak bagi satu tips. Bila kamu buat careless mistake, katakanlah kamu tiba-tiba teranda tambah kat situ kan. Careless kan kat situ kan. Guna pen merah. Ini marker merah. Ini marker saya punya.
seguna untuk whiteboard. Kau jangan beli yang ni untuk guna kau punya kertas. Nanti habis berlubang kau punya kertas. Okey, boleh Okey, tanda. Jangan padam. Guna pen merah. Faham tak? Biar banyak Biar banyak bulat-bulat tu dekat kau punya kertas. Biar kau tahu betapa kau banyak buat careless. Faham tak? Otak kita ni selalu alert. Oi, banyaknya careless aku. Dia akan lebih berhati-hati. Faham Sebab manusia ni biasanya careless mistake ni adalah tabiat. Tabiat yang susah nak diubah. Faham ke? Okey, baik. Jadi di sini dia salah kan? Okey, baik, sepadam dulu. Sebab ni adalah latihan kita. Jadi di sini adalah tolak. So apa yang berlaku, kita kena susun balik B dengan B dan 2 letak seorang-seorang dia. Okey, 4B tolak dengan 3B tolak dengan 2. Okey, ini kita panggil rearrange. Rearrange. Okey, maknanya kita susun balik. Okey, mesti buat. Faham Mesti buat. Jangan kau suka-suka. Okey, dah nampak senang. Yang ni senang. Okey, dalam Maths, rearrange mesti dilakukan. Sebab apa? Untuk mengelakkan careless mistake. Faham ke? Kalau macam ni okey lah. Senang boleh tolak terus. Betul? Tapi rearrange dalam Maths awak akan nampak. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 3 dengan kuasa 3, X dengan X, 6 dengan 6. Kan? Rearrange balik semula, baru buat operasi. Faham Tapi bila kamu dah cekap, kamu dah okey, tak apalah, tolaklah terus. Congaklah terus. Faham Kalau kamu masih belum cekap, sila buat rearrange ni supaya tidak membuat careless mistake. Okey? Faham Boleh? Alright, rearrange ni mesti buat. Apa? Admit pembezaan. Dalam pembezaan lagi banyaklah bendanya. Okey, tak apa, sabar dulu. Sekarang ni algebra nak settle dulu. Okey. Okey, siapa tu nak tutup? Okay, terima kasih. Alright, ready? Dan kita tolak. Jadi 4 tolak dengan 3, maka dia akan jadi B dan dia negatif 2. Inilah jawapan kita. Boleh dapat? Faham? Jelas? Clear? Okey. Baik. Soalan 2. 4B sekali lagi. Tolak dengan 3 tambah dengan 2B. Nampak macam sama je. Tak sama. Okey. Dah Salim? Dah? Dah bagi thumbs? Saya nampak 2-3 orang bagi thumbs, maknanya setahu, maknanya dah Salim. Okey, good. Alright. Kita tak perlu tunggu semua bagi thumbs dulu barulah start, tak. Saya nampak 2-3 orang dah ni, maknanya saya dah bagi cukup masa untuk kamu Salim. Alright, just alert. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start. Now sekarang kita nampak negatif di sini, kita buka kurungan, ini mesti didarab ke dalam. Okey, jangan main buka suka-suka je. Okey, so 4B tolak dengan 3 tolak dengan 2B. Okey, so sekarang 4B dengan negatif 2 boleh kita susun balik jadi 2B tolak dengan 3. So 4 tolak 2 dia akan jadi 2B tolak dengan 3. Okey, dapat? Simple? Boleh Boleh? Okey, yang ketiga. Okey, kamu cuba buat dulu yang ni. Okey, kamu cuba buat dulu yang ni. 2 okey. 4B tolak dengan 3. 2B tolak dengan 3. Ini soalan dia.
Level 4. Okey, cuba 10 seconds sebagi. Cukup ke masa 10 second? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kan? Macam aerobik pula kan? 8, 4, 3, 2, 1. Go! Okey. Dah Alright. Nampak sini? Tidak. Okey, sekejap. Belum siap lagi Tak apa, tak siap lagi tak apa. Follow je. Okey. 4B. Letak 4B kat bawah. Yang ni darab. Dia akan jadi tolak 6B. Okey, ni darab ke dalam jadi tambah 9. Just be careful. Bila kita buat kembangan, awak jangan nak cepat-cepat, nak laju-laju sangat. Relax je. Relax je buat. Okey. Lepas tu nampak ini boleh tolak dengan ini jadi negatif 2B tambah 9. Okey. Boleh selesaikan lagi? Dah tak boleh. Simple? Betul? Faham? Ini dah. Simple. Siapa betul? Bagi thumbs. Siapa betul bagi thumbs. Okey Zara, terima kasih. Alright. Very good. Okey. Belum habis lagi level 4. Ada lagi. Belum habis lagi. Okey. 3, 4. 2P tolak 1 tolak 3P tolak 1 tolak 4B tambah 5. Okey, tulis betul-betul. Jangan salah tulis info. Itu salah satu careless mistake yang sentiasa berlaku juga. Siapa dekat sini yang memang selalu bila dia tulis info kadang-kadang tersalah? Negatif lah, positif lah. Ada? Izzah, Zack, Adam. Ada lagi tak? Saya nak bagi tips ni. Kenapa boleh jadi macam tu sebenarnya? Kenapa selalu boleh tersalah info? Kita selalu ambil salah. Salin salah. Kira bukan main kungkang sampai bawah. Tunggang terbalik. Semua sekali pum dapat jawapan terbaik. Keluar dalam dewan peperiksaan. So, confirm admit A. Semua senang. Simple. Oh, kan? Melagak, kerek. Kan? Kemudiannya dapat result tetap gagal. Sebab apa? Gagal sebab apa? Salah salin info. Faham tak? Salah salin info ni adalah satu benda yang memang bahaya. Careless mistake yang banyak kali berlaku pada orang-orang tertentu. Okay? Alright. Biasanya kenapa? Sebab dia nak cepat. Okay? So, berhati-hati. Sebab apa? Salah saling info ni bahaya. Okay? Bayangkan kalau ada soalan kan dekat dalam kertas satu. Contoh Maths dia ada 12 soalan awak kena jawab. 12 soalan. Dalam 12 soalan tu dia ada anak-anak dia tak? Jadi dalam anak-anak tu kalau campur semua sekali dekat 30 soalan awak kena jawab. Saya nak tanya, kalau setiap soalan tu katakanlah setiap selang 2 soalan awak tersalah salin. Bukan tak tahu jawab, tetapi tersalah salin Maknanya separuh daripada 30 soalan awak dah careless. Ingat salah salin soalan kosong markah tau. Solid kosong markah. Solid kosong markah. Maksudnya awak dah hilang berapa markah?
separuh daripada markah yang sepatutnya awak dapat. Jangan main-main. Sepernah jumpa pelajar yang memang hilang 60% markah dia disebabkan oleh careless mistake. Disebabkan oleh salah salin soalan. Faham? Okey. Sorry anak saya menjigit-jigit ni. Kan? Okey, baik. Jangan salah salin. Okey, dah dapat? Alright, sekarang kita nak selesaikan dia. Ini bukan darab dengan ini, tetapi sebenarnya nampak ni negatif ada kat sini. Okey. Kadang-kadang kita nak cepat. Memang kita selalu salah. Jangan lupa di sini ada satu prompt. Buka dulu kurungan. So ini pun kita buka je. Jadi 3P tolak dengan 1. Ini akan jadi negatif 4P tolak dengan 5. Betul? Line ni betul? Dah? Dan. Okey, rearrange. Susun balik semula. 3P tolak dengan 4P tolak dengan 1 tolak dengan 5. Settle? Okey, barulah buat operasi. Okey, 3 tolak 4 negatif 1P. Tak payahlah tulis satu ni. Nampak sangatlah kesakaian dia tu. Kan? Okey, satu jangan tulis. Okey, negatif 6. Dapat tak? Negatif P tolak 6. Siapa betul? Bagi thumbs. Siapa betul bagi thumbs? Siapa salah? Kira iPhone salah. Dia pergi tambah 7 kan kau kan? Kan? Kita betulkan dah? Dah betul dah. Okey. Ada soalan? Siapa ada soalan? Saya nampak ada soalan tadi. Ya, Madi. Ada soalan, Madi? Madi ada soalan? Madi ada soalan boleh buka mic. Tanya saya. Ada? Tak. Kalau tak ada bagi thumbs je. Sepaham. Okey, baik. Alright. So, yang ini. Jawapan dia. Beres? Alhamdulillah. Okey. Baik. Ready untuk pergi ke level 5. Level 5 punya question. Okey. Okey, bismillah, kita nak pergi kepada level 5. Okey, dalam algebra. Okey. Dalam level 5. Okey, level 5 upgrading daripada yang tadi, iaitu contohnya soalan 1, 7P kuasa 2 ditolak dengan 2 kurungan 2P kuasa 2 tambah dengan 4. Okey, begitu. Okey. Lebih kurang je kan? Okey, lebih kurang je. Dia cuma dia ada lagi yang lain. Okey. Dah salin soalan? Dah siap? Dah siap bagi thumbs? Alright. Okay, good. Okay. Sekarang, kita nampak sini. Sini, kena masuk dalam. Prompt. Okay, salah buat macam tu. 1/1. So, tulis 7P kuasa 2. Negatif 2 darab dengan 2P. Dia akan jadi negatif 4P kuasa 2. Negatif 2 didarab dengan 4. Dia akan jadi negatif 8. Siap? Siap. 7 tolak dengan 4. Simple. 7 tolak 4 jadi
2 P kuasa 2 tolak dengan 8. Betul 2? Okey, saja setes. Kan? 3. Okey, 3P kuasa 2 tolak 8. Settle? Settle Alright. Baik. Seterusnya. Apa dia? Iaitu nombor 2. Melibatkan kurungan. 2X tambah dengan 1 kuasa 2. Ini biasa kita jumpa dalam MS. Betul tak? Betul? Let's do it. Okey, bila melibatkan dua kurungan, kita mestilah berhati-hati. Tapi kalau melibatkan tambah, biasanya tak jadi masalah sangat. Betul tak? Bila tambah, tak jadi masalah sangat. Okey, baik. Seperti macam mana yang kita dah berlatih tadi, level 1 sampai level 5 dah. Sekarang, kita nak guna dia. Alright? Dah. Anak panah, tulis. Anak panah, tulis. Boleh follow bersama dengan saya? Boleh? Anak panah dan tulis. Okey, yang pertama. Ready? Sap. Tak. Jadi 4X kuasa 2. Kan? Alright. Anak panah kedua. Sap. Tambah 2X. Dah. Settle. 1. Dengan sini. Tambah lagi 2X. Okey. 1. Darab dengan 1. Baru tulis 1. Faham Anak panah tulis. Anak panah tulis. Anak panah tulis. Boleh? Senang je kan? Benda simple je. Tapi bila kita tinggalkan cara ni, akhirnya apa yang kita buat, kita selalu tercareless. Siapa setuju bagi thumbs dengan saya? Siapa setuju bagi thumbs? Kita selalu tercareless macam ni sebab kita selalu salah guna anak panah. Kita ingat anak panah tu biasa-biasa je. Anak panah ni adalah jalan kerja. Faham Anak panah adalah jalan kerja. Dia bermaksud darab. Okey. Beres. Okey. Baik. Jadi dekat sini, simplekan yang mana boleh simplekan. Sesenang kata, kambing ditambah dengan kambing. Kan? Kerbau duduk diam-diam. Kan? Maknanya yang ni kambing kepala 2. Ada lagi kambing kepala 2? Tak ada. Dia seorang duduk diam-diam. Tulislah kat bawah. 4X kuasa 2. Simple. 2 dengan 2. Boleh tambah? Boleh. Kambing dengan kambing. Jadi 2 tambah 2 jadi 4X. Settle. 1. Tak ada siapa-siapa yang boleh tambah dengan dia. Kita letak je tambah dengan 1. Akhirnya inilah jawapan kita. Beres? Faham? Simple? Senang? Menang? Senang menang. Okey, ready untuk yang ketiga. Okey, nombor 3. Okey. Yang ni tambah kan? Okey, kita buat tolak pula. 2X tolak 1 kuasa 2. Saya ni suka buat soalan sendiri kan? Memang. Saya dulu di sekolah, saya adalah pentaksir sekolah. Tahu tak apa tugas pentaksir sekolah? Pentaksir sekolah ni adalah tugas dia menyemak cikgu-cikgu menanda kertas. Dan saya juga adalah penanda kertas. Kan? Itu satu. Yang kedua, saya adalah pembina soalan kebat. Pada tahun 2014, saya pernah hadir bengkel membina soalan kebat. Okey, di mana kami diterangkan pasal soalan kebat. Masa tu, kebat masih belum diperkenalkan. Sedang diperkenalkan.
Okey, saya adalah salah seorang yang hadir untuk membina soalan kebat. Dan soalan saya dikumpulkan lah. Kan? Mungkinlah kamu dah pernah jawab soalan saya, tak tahulah. Kan? Okey, saya pun dah tak ingat dah soalan saya macam mana. Kalau saya jumpa pun macam ingat tak ingat. Betul ke soalan aku? Okey, baik. Jadi saya tahu aturan bagaimana nak membina soalan. Okey, so jangan pelik lah kalau saya buat soalan sendiri masa saya mengajar. Kan? Kan? Jangan pelik lah benda tu. Alright. Okey. Yang ini tambah. Tak ada masalah sangat. Biasanya pelajar kurang careless dekat sini. Yang pelajar biasa careless kat mana? Tada! Setuju tak? Siapa yang selalu careless sebab ni? Bagi thumbs. Zack Adam ya, selalu ya. Kan? Tak payah cakap lah, memang tahulah. Masa menanda kertas tu memang selalu jumpa. Kan? Bila melibatkan careless dia mulalah mengeleskan diri. Dia bila jumpa negatif dia selalu buat careless. Dia macam tu. Dia allergic dengan negatif agaknya je kot. Allergic dengan negatif agaknya. Okay, ready? Okay, ready? Macam nak berlari. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bila kita nak kembangkan mesti berhati-hati. Tenang je. Relax je. Okay, yang ni darab ini. Itu tujuannya anak panah. Sangat penting. Ini darab ini jadi 4x kuasa 2. Dapat? Yang kedua, ini darab ini. Negatif. Darab positif. Dia jadi negatif 2x. Dapat? Dapat? Okey. Ni darab ini negatif 2x. Ini darab ini. Berhati-hati. Negatif, negatif dia jadi tambah 1. Inilah yang selalu pelajar salah. Di sinilah yang memang selalu pelajar salah. Saya nak tanya, bila awak salah dekat sini, apa jadi dekat bawah lagi? Hilang markah kan? Hilang markah awak. Bermaksud awak dapat dekat sini. Kat mana awak dapat markah? Kat mana nak dapat markah? Kan? Sini dah salah. Kan? Kosong. Faham Majoriti akan jadi kosong. Bila salah, kembangkan. Okay? So, dekat sini. Fokus. Alright. Jadi 4x. Kuasa 2. Yang ni tolak. Bila tolak. Ini tolak satu hal lagi. Bila tolak. Okey, tolak. Potong jadi kosong. Suka-suka dia je. Kan? Kalau kamu rasa kamu ragu-ragu dengan nilai negatif ni, biasa pelajar silap kan. Tekanlah kalkulator. Kan? Tekanlah kalkulator. Tak ada masalah kan. Tak ada orang kata, oh engkau bodoh lah tekan kalkulator. Tak ada lah. Kan? Memang kita guna kalkulator pun. Sekolah menengah. Betul? Okey, negatif 2. Hutang negatif 2. Dia akan jadi negatif 4. Dan tambah 1 dekat sini. Inilah jawapan dia. Betul? Negatif. Positif. Negatif. Negatif. Positif. Boleh? Faham? Lebih kurang sama je. Tengok tanda dia tu. Faham tak? Sama tak tanda dia? Kalau sama, bagi thumbs. Sama, bagi thumbs. Okey, dah. Settle. Okey, baik. Done Alright. Kita nak pergi level 6. Ready? Bersedia? Saya bagi satu soalan dulu rasa. Kan? Barulah kita pergi level 6. Okey. Cakap dengan diri sendiri. Alright. Cuba buat yang ni. Kalau dah rasa terror sangat tu. Okey. 4. Okey. Cuba. Tolak dengan benda yang tak biasa kita ni. Okey. Konsep tetap sama. Tolak dengan 2. Okey.
kalau nak Selasa, kenapa selalu bagi tolak se? Sebab yang ni lah yang biasa belajar selalu Selasa buat. Okey. Nasib korang lah sebab jumpa dengan orang yang biasa penanda kertas, dia tahulah salah pelajar kat mana. Kan, pelajar selalu buat salah kat mana saya tahu. Okey. Dan okey, saya bagi masa 10 second. 10 second. Siapa tak tutup mic? Okey dah. Thank you. Alright. Dah siap? Dah siap bagi thumbs? Dah siap bagi thumbs? Zara macam mana Zara? Okey tak Zara? Okey. Mandi. Mandi pula dah. Madi. Madi ni lelaki ke perempuan ni? Kan, kawan-kawan saya yang nama Madi ni biasa perempuan. Nama Madiah. Nama apa lagi? Okey, done Okey, baik. Bismillah. Sila semak jawapan anda. Okey, H darab dengan H. Jadi H kuasa 2. H darab dengan negatif 2K. Jadi tolak 2HK. Dan ini darab dengan ini, dia akan jadi negatif 2HK. Dan kemudian ini darab ini jadi tambah 4K kuasa 2. Okey. Cuba tengok. Betul tak tu? Betul tak tu, Sir? Betul, insyaAllah. H kuasa 2 tolak dengan 4HK tambah dengan 4K kuasa 2. Sama tak? Siapa sama bagi thumbs. Maknanya awak dah okey. Level 5. Siapa salah sila cari soalan yang seiras. Kemudiannya praktis lagi sampai lebam. Praktis sampai lebam. Aduh, bahasa macam-macam. Korang jangan guna bahasa dekat dalam bahasa Melayu korang nanti hancur lebur korang punya bahasa Melayu. Okey, baik. Dapat? Sudah? Sir, nak tanya kalau HK dengan KH tu tak ada beza pun kan, Sir? Terbalik. Tapi... Maknanya terbalik tempat lah. Oh, okey. Oh, tak ada masalah. Okey. Thank you, Sir. 4HK. 4KH. Sama-sama saja. Belakang dengan depan je. Ini sama. Alright, tak ada masalah. Alright, kedudukan dia. Tapi kalau kita nak susun dia, make sure dia sama-sama lah. Kalau awak susun HK, maknanya awak susun HK. Kalau dia ada HK kuasa 2, maknanya H dulu depan kan. Awak lain ni pun awak susun dengan susunan yang sama. Kalau biasanya kita akan susun ikut abjad. Konsonan pula. Korang pernah pergi kindergarten kan? Dah belajar ABC kan? A sampai Z kan? Kan? Antara A, B, C sampai Z kan? Okey, susunan dia adalah mengikut tu. Sebab tu bila awak jumpa, kalau dia jumpa X, Y, Z, kan? Dia tak susun Y, X, Z. Faham ke? Biasanya dia akan susun yang cara macam ni. Oh, baru tahu hari ni Dalam peperiksaan, biasanya, okey, dalam peperiksaan pula dah. Dalam soalan peperiksaan sebenar, biasanya kalau awak perasan lah. Okey, ini keluar topik sikit, off topik sikit. Boleh Boleh Boleh? Okey, biasanya dia akan letak garis garis STU. Biasa tak? Garis STU adalah garis lurus. Okey, biasanya dia akan guna objek.
yang memang ikut dia punya sequence. Okey, jadi bila kita menulis, biasakan dengan sequence itu. Boleh faham? Sebab dia lebih mudah disusun. Sebab main otak kita ni memang selalu macam tu. Kita akan lebih mudah recognize STU. Sebab apa? Susunan dia macam tu. Kalau kita tulis TSU, salah ke? Salah ke? Ataupun UST, salah ke? Bunyi macam pelik sikit. Kita akan rasa macam UST, dia pelik-pelik sikit. Okey, tapi sebenarnya dalam peperiksaan biasanya kita akan ikut susunan konsonan. Jadi kalau awak jumpa X, Y tambah dengan Z, X tambah dengan Z, Y, X, biasanya kita akan susun rearrange balik dia. Dia akan jadi macam X, Y betul dah susunan dia. X dengan Z, X, Z dulu, X dulu baru Z. Dan kemudiannya ni apa? X, Y dan Z. Ikut susunan, ikut dia punya sequence. Faham ke? Untuk memudahkan pengiraan kita. H, K, H, K. Perasan tak guys? Perasan tak ni? H, K, H, K. H dulu kan baru jumpa K kan? Faham tak? Okey, dapat ilmu baru malam ini. Sila bagi thumbs kalau faham. Alright. Susunan tu penting sebabnya nak memudahkan urusan kita mengira sahaja. Okey? Alright. Level 6. Level 6. Oi. Sempat kot 10 suku malam ni ya? Sempat Okey, level 6. Saya rasa level 6 ni dia upgrade sikit je. Tidak ada beza sangat pun. Okey, saya rasa insya-Allah kalau kamu dah boleh follow sebelum ini, insya-Allah kamu akan boleh dapat. Nampak macam simple sir, tapi dia ada kuasa 2 lah kat sini. Jangan kau pandai-pandai pergi masuk 2 dulu dalam ni. Faham? Nampak ni ada apa ni? Ada kuasa 2. Jadi apa yang nak kena buat? Kembangkan dulu. Boleh? Ada pelajar, ada pergi suka-suka, dia masuk 2 dalam ni baru dia nak kembangkan. Salah. Ingat BODMAS Ingat BODMAS ada turutan dia. Bila ada jumpa kurungan begini dan kuasa begini. Maknanya dia kena tulis 2, 1 tolak Y. 1 tolak Y. Kembangkan dulu baru dimasukkan. Boleh? Ready? Okey, yang dalam sub 1, sub negatif Y, sub negatif Y, sub positif Y kuasa 2. Dapat? Dapat bagi thumbs. Nampak mudah je sebuat kan? Teknik betul insya-Allah senang. Sama macam MX. Belajar dengan cara betul insya-Allah mudah. Kalau belajar dengan cara salah akan jadi susah. Sama juga kita buka tin. Buka pakai kaki susah ke senang? Susah kan? Satu guna pakai tangan. Baru senang. Sama macam MX. Guna cara betul. Baru boleh belajar dengan cara betul. Baru boleh skor MX dengan baik. Faham tak faham? Okey, baik. Alright. So sekarang ni dah dapat ini. Ringkaskan dahulu. Sabar, tak apa. Kita ringkaskan dahulu ni. Dia akan jadi 1 tolak dengan 2Y tambah dengan Y kuasa 2. Okey, baik. Nak kembangkan terus. Boleh kembangkan. Sub 3 tolak dengan 2. Sub tambah 4Y. Tolak 2Y kuasa 2. Okey. Ini tempat biasa pelajar selalu buat careless mistake. Negatif dalam tu.
Boleh? Faham? Simple? Okey, sekarang kita ringkaskan dia lagi. Okey, ringkaskan dia lagi. Dia akan jadi, okey, 3 tolak dengan 2. Dia akan jadi 1 tambah dengan 4y tolak dengan 2y kuasa 2. Okey, rearrange. Level 6 ni macam dah complicated sikit. Kan? Macam complicated sikit. Tapi masih lagi okey, masih lagi mudah. Tapi one by one, satu persatu. Faham konsepnya sangat mudah sahaja. Okey, so bila kita dapat macam ni, jangan kita declarekan macam ni. Sebab dia kena rearrange balik semula. Tengok mana kuasa paling tinggi letak di depan. Faham Kuasa paling tinggi mesti di depan. Jadi, apa yang kita kena tulis adalah 2y kuasa 2 tambah dengan 4y tambah dengan 1. Dapat Boleh? Betul ke tak jawapan ni saya tulis ni? Sekejap saya check jawapan dia. Practice. Dapat tak? Ada yang dapat sama dengan saya? Sama tak jawapan dengan saya? Sama? Sama. Sama bagi Sama. Sama bagi Tams. Sama sir. Ya sama. Tams. Okey, jangan sebut bagi Tams je. Macam-macam korang ni. Okey, baik. Soalan nombor berapa ni? Nombor 2. Okey. Okey, benar. Okey. Dah. Tak sabar nak pergi level 7 Tak sabar nak pergi level 7. Okey, baik. Level 6. Dah. Boleh dapat Okey, level 7. Itu je sir. Level 6. Satu cukup Okey, cuma just berhati-hati semasa Okey, level 7 ready? Sebagi 2 soalan level 7. Level 7. X tambah dengan X tolak dengan Y. Darab dengan X tambah dengan Y. Tolak dengan Y. X tambah dengan Y. Okey, alamak sir. Macam mana ni? Sabar. Tengok satu persatu. Okey. Fokus satu persatu. Kalau kamu tengok sekali macam tu memang akan nampak susah lah. Tapi tengok satu-satu. Nampak yang ni kita kembangkan dulu. Yang ni kita kembangkan satu persatu, one by one. Follow sir bersama-sama dengan sir boleh? Siapa ready bagi thumbs? Siapa ready bagi thumbs? Jangan salah salin soalan. Jangan salah salin soalan. Okay, let's go. First, kita darab yang ni dulu. Okay. Marker biru. Marker biru. Okay. X kuasa 2. Darab. Okay. Jadi, tambah XY. Yang ni kena hati-hati dah. Okay. Kena berhati-hati. Baik. Dah. Yang ni pula. Okay. Tolak XY. Tolak Y kuasa 2. Dan? Okey, ini satu bahagian. Tolak. Kalau boleh, ini tips biasanya bagi pada pelajar. Saya akan jarakkan sikit supaya kita nampak
Yang ni kita kembangkan yang ni. Yang ni kita kembangkan yang ni. Biar jarakkan sikit. Ada ruang sikit. Supaya kita tak tertukar. Faham Jarakkan sikit yang ni. Okey. Bila kita jarakkan sikit kita nampak. Oh ini darab sini dia akan jadi X, Y. Lepas tu darab lagi dia akan jadi tolak Y kuasa 2. Nampak tak sejarakkan sikit? Nampak ke? Nampak bagi thumbs. This is the tips supaya awak tak careless. Okay, ini adalah tips supaya awak tidak careless. Alright. Ready? Okay. Kita selesaikan yang mana boleh selesai. Kita tengok. Alright, sini ada X kuasa 2. Dah tak ada kuasa 2. Okay, kita tulis dia kat bawah. Okay, yang ini boleh nampak kita boleh buang. Okay, buang. Potong je terus. Kita jangan buang masa nak tulis kosong pula kat sini. Haalah, hai. Mak jamaah kau buat apa? Tulis kosong kat situ. Kan? Tak ada buatnya orang macam tu. Okey, jadi ni potong-potong dah clear. Yang ni letak, ini nampak negatif-negatif. Letak bersama. Kalau awak tak boleh nak congak lagi, letak bersama dulu. Okey, lepas tu letak ni. X, Y. Nampak? Faham? Jelas? Clear? Dah settle Okey. Untuk mengelakkan careless mistake, kita kena kira berapa dia ada sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cukup. Maknanya tak ada tertinggal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan dalam AddMath biasanya dia main banyak-banyak macam ni. Okay, so kena double check supaya kita tak tertinggal. The missing panggil macam mana? Tertinggal ni biasa jadi. Tertinggal. Okay, baik. Bila dah berlaku sini, ini kita boleh selesaikan dia. Dia akan jadi tolak 2y kuasa 2 tolak dengan x kuasa 2. Nampak tak? Faham ke? Dah? Dan 1 baris, 2 baris, 3 baris. 3 line je. Nampak complicated se? 3 line je se? Macam tu je. Yang mana boleh dicongakkan, congaklah. Okey? Lagi satu. Ya, memang saya nak bagi pun satu lagi. Relax. Okey. Okey, dah Okey, dapat ni. Alright, ini simplify. Okey, yang seterusnya. Soalan kedua. Alright. Praktis macam mana sebuat tadi? Okey. X tambah Y. X tolak Y. Sama je Ustaz. Inilah namanya latihan. X tolak Y. Minta maaf terlanggar sikit, tak cukup ruang. Kan? Dah salin? Lebih kurang je sir. Memang lebih kurang. Tapi tanda lain-lain tu. Tanda dia lain. Okey. Dah bersedia bagi thumbs. Dah sedia bagi thumbs. Okey. Baik. Bismillah. Okey, ready? Satu persatu. X dengan X. X kuasa 2. Tolak X, Y. Tambah X, Y. Tolak Y kuasa 2. Tolak. Jarak sikit. Okey, X kuasa 2. Tambah XY. Okey, simple.
Okey, nampak di sini ini boleh buang. Yang ni ini negatif X. Buang juga. Jadi tinggal apa yang tinggal? Negatif Y kuasa 2 tambah dengan X. Sama tak jawapan dengan sir? Adakah sama? Sama? Sama sir. Level 7 ni macam senang je sir. Senang kan? Senang tak? Siapa rasa senang bagi thumbs. Senang. Siapa bagi senang bagi thumbs. Bagi Thumbs. Saya tak senang. Macam tu Okey, baik. Di sini sebenarnya the key is kuncinya adalah be careful, berhati-hati saja. Konsepnya tetap sama. Setuju? Setuju. Just berhati-hati. This is the algebra. Okey, saya nak bagi satu lagi tips tambahan. Boleh? Saya nak bagi satu tips tambahan. So ini je ke? Ini kembangan, nampak ke? Pemfakturan belum lagi. Saya tak sempat cover hari ni untuk pemfakturan. Okey, sabarlah, tak apalah, satu-satu boleh Boleh masuk sir. Satu-satu, one by one, part by part. Boleh? Okey, cumanya ada tambahan sikit, senak sentuh pasal linear equation. Yang ni okey? Setakat ni untuk algebra expansion. Okey. Boleh tak? Beres tak? Beres. Beres Okey, inilah yang banyak digunakan dalam maths, okey? Jadi banyakkan praktis. Kalau awak ada masalah dalam mengembangkan, sila guna tips apa yang saya dah bagi tahu dan selalulah praktis. Okey, sebagai tahu apa? Dalam maths 30 minit sahaja berlatih. Cukup setiap hari, everyday. Masalah ni nak buat everyday tu susah, betul tak? Betul tak? Betul. 30 minit tu rasa senang je, nak buat everyday tu yang susah. Konsisten kan? Siapa yang nak berjaya, sila buat. Tak nak berjaya, lantak kau lah. Kan? Mudah tak ayat saya? Kan? Tak nak berjaya, nak buat apa? Kan? Saya nak tolong pukul rotan kamu dekat dalam skrin ni, boleh? Dah nak masuk, dah form 4 dah. Nak masuk form 5 dah tahun depan. Kan? Pun nak suruh orang force lagi. Apa ke benda? Faham tak? Kamu nak berjaya, kamu buat betul-betul. Boleh kamu nak gagal, silakanlah. Kan? Tapi sebolehnya pula. Memang kita tak nak seorang pun daripada kamu gagal. Sebab tu kita cuba untuk bantu kamu yang terbaik yang boleh. Boleh Banyak sebenarnya. Kalau dalam grup kita, kamu ada masalah dalam maths, kamu ada masalah dalam maths, sila push, tak ada masalah. Okey, kalau dalam maths tak nak kawan-kawan kamu mengganggu, kawan-kawan kamu mengganggu pula. Tak nak kamu punya soalan tu mengganggu kawan-kawan, okey soalan maths kamu PM lah. Faham? PM. Private message. Bukan Perdana Menteri. Okey? Boleh? Alright. Apa yang saya nak sebut hari ni adalah pasal persamaan linear. Siapa yang ada problem masalah kat sini? Problem lagi, masalah lagi. Bagi tahu. Saya sir. Ada masalah persamaan linear. Okey, nak Saya. tips tak? Nak tips tak? Nak. Masalahnya bila kita faham algebra, kita tak faham persamaan linear, menyebabkan persamaan algebra kita tu macam tak guna je. Betul tak? Okey, baik. Betul tak dekat sekolah kalau kita 2x tambah dengan 3 sama dengan 5. Kita belajar, kita bawa kan ke sana kan? Betul tak? Oh, bawa apa dulu? Bawa 3 dulu. Okey, kita bawa, dia jadi apa? Dia jadi negatif 3 kan?
Okey. Okey, dah bawa ke sana. Jadi sini jadi 2. Ni 2x. Yang ni pun bawa juga. Ni darab bawa sini jadi bahagi. Betul? Bahagi 2. Okey, x sama dengan 1. Betul? Siapa kata betul sila bagi thumbs. Siapa tak sure? Siapa tak sure? Sir, saya tak sure. Okey, saya nak bagi tahu perkara sebenar. Ini bukan salah, tapi di sini bawa-bawa ni, ini salah. Dia sebenarnya dia tak bawa, faham Sebenarnya dia tak bawa. Ini sebenarnya kaedah eliminating. Okey, yang jadi masalah adalah bila kita bawa sana, kita faham positif akan jadi negatif. Setuju? Yang jadi negatif, betul? Yang positif akan jadi negatif. Setuju? Okey, nak tanya kes yang ni macam mana, apa cerita? Negatif 2x sama dengan 3. X 3 per negatif 2. Apa pasal negatif ni tak berubah? Siapa boleh jawab dengan saya? Siapa boleh jawab? Kenapa negatif ni tak berubah? Awak kata kalau pindah rumah, pindah kampung, dia akan jadi negatif. Kenapa negatif ni tak berubah? Sebab negatif 2 hubungannya dengan X tu darab. Dia darab sebab tu dia jadi negatif juga. Kat sini. Ya. Ya. Kalau tambah tak boleh. Kalau tambah dia akan jadi tolak. Ya. No. Tidak. No. Okey. Ngarup. Dan sebab apa? Siapa boleh cakap? Siapa boleh bagi tahu? Susah. Okey, tadi darab kan? Tadi okey, saya terima. Saya accept. Sebab negatif tu special untuk 2 je, bukan untuk 3 per 2. Ni untuk 2 je, negatif per 2. Macam mana Izzah? Negatif tu hanya untuk 2, bukan untuk 3 per 2. Bukan negatif 3 per 2. Okey, apa? Betul. Okey, saya accept, saya terima. Okey. Nak tahu tak sebenarnya apa yang berlaku? Siapa nak tahu? Bagi thumbs. Saya. Okey, Saya, bila saya bagi saya. tahu ini, you bear in mind, insyaAllah kamu tak akan tertukar lagi. Faham? Nak kena positif ke negatif ke, dia tak akan confuse lagi. Okey, ready? Okey, kenapa negatif tu tetap berlaku negatif tu dia macam ni Contoh, saya ambil 3 tolak dengan 2x sama dengan 5. Kita nak cari x. Baik, sebenarnya kaedah yang sebenar, yang bawa-bawa tu dia dah level yang kedua, ketiga. Okey, sebenarnya level asal dia semua orang kena tahu. Sebab di sekolah kebanyakan diajar bawa ke sana yang positif akan jadi negatif. Betul tak? Betul macam tu? Setuju? Setuju. Okey. Sebenarnya keadaan yang berlaku adalah begini. Ini dikenali sebagai kaedah penghapusan ataupun eliminating. Okey, eliminate. Bukannya elimination. Bukan Illuminati, jauh sekali. Faham ke? Okey, baik. Tak ada kena-mengena dengan Illuminati kat sini. Faham Okey, kan teori konspirasi pula. Okey. Baik. Ini adalah eliminating method sebenarnya. Apa yang berlaku adalah kita nak nilai X, betul? Jadi apa yang berlaku, nilai semua ni kita kena hapuskan dia. Bagaimana kita nak hapus? Okey, di sini nampak 3 positif. Nak kita hapus dia, kita kena tolak dengan 3. Betul? Maka dia terhapus. Okey, untuk persamaan linear, bila sebelah kanan kita tolak, maka sebelah kiri pun kena tolak. Faham ke? Dia sama, dia kena balance. Yang tu tolak 3, yang ni pun kena tolak 3 lah. Faham tak? Faham? Jadi maknanya, ini tolak 3, maka di sini tolak 3. Itu yang jadi pindah. Faham ke? Sebenarnya dia bukan pindah. Eliminate. Faham ke? Okey, apa yang berlaku? Step yang kedua, ini 5 tolak 3 tinggal 2. Ni negatif 2x. Okey, tengok. Macam mana nak menghapuskan negatif 2 dekat sini? Dia menghapuskan dengan bahagi dengan negatif 2.
Setuju tak dengan Sir? Sebab kita boleh Setuju. mansuhkan dia, dia akan jadi 1. Setuju? Setuju. Betul? Okey. Belah sini kita bagi negatif 2. Belah sini kena bahagi negatif 2 juga. Faham tak? Faham ke? Faham. Sebab itulah negatif dia tak berubah. Sebab belah sini bahagi negatif 2, sini pun kena bahagi negatif 2. Faham ke? Boleh dapat? Dapat Boleh. Alright. So, bila kita dapat macam tu, so nilai ini adalah jadi ini dah jadi negatif 1. Faham dengan Sir? Faham? Sir, Kita maksudnya pergi- jawapan berubah ke? Ya? Kalau pindah-pindah, dia just pindah jadi X sama dengan 1. Pindah X sama dengan 1. Pindah? Tak ada. Saya salah. Okey. Faham tak eliminate ni? Faham tak eliminate ni? Sebab apa? Ramai pelajar dia Sir. keliru pasal negatif ni. Kenapa tiba-tiba dia tak bertukar? Sebab ada pelajar, sebab dia faham yang bila bawa ke sana mesti negatif. Bila positif dia kena negatif. Kalau positif dia akan jadi negatif, dia akan jadi positif. Tengok-tengok yang ni tak berubah. Dia pun pelik. Faham ke? Okey, kita pergi satu contoh lagi boleh? Alright. Contohnya keadaan di mana contohnya 3x tolak dengan 2 sama dengan 5. Okey, nak eliminate. Biasanya kita eliminate yang tak ada kaitan dengan x. Kita akan tambah 2, betul? Bila tambah 2 dah terhapus. Sini pun tambah 2. Nampak tak? 5 tambah 2 jadi 7. Ini akan jadi 3x. Setuju? Nah, eliminate 3 kita bahagi dengan 3. So, dia eliminate dia jadi 1. So, di sini bagi 3 maka di sini pun bagi 3. Faham ke? Faham ke guys? Faham. Faham, Okey. Sir. Okey, sekarang bila kita dah mahir, kita dah tak tulis macam ni. Faham ke? Kita buat tolak terus. Okey, ni nak negatif 2. Kita nak buang negatif 2, kita tambah 2. Kita tambah 2. Faham ke? Okey, macam mana bila dah jadi ni jadi 7. Okey, ini 3. 3 nak buang dia macam mana? Bahagi dengan 3. Kita tak tulis, kita terus bagi kat sini. Faham tak? Inilah yang jadi tambah, ni jadi pindah-pindah. Inilah kes yang jadi pindah-pindah tu. Inilah cikgu-cikgu kita dekat Malaysia yang guna. Jadi maknanya ni level 1, ini level 2. Kita dah melangkau kepada level 2 terus. Dan akhirnya pelajar-pelajar jadi keliru pasal negatif ni. Faham ke? So, bukannya bermaksud dia tukar negatif jadi tambah. Jadi tambah jadi tolak. Darab menjadi bahagi. Bukan, ni fahaman yang salah. Faham Sebenarnya eliminating tu berlaku. Habis tu kalau punca kuasa macam mana? Ni X kuasa 2 sama dengan 4. Nak eliminate kuasa 2 macam mana? Guna root. Kan dia kena punca kuasa, betul tak? Barulah boleh eliminate dia. Sebab tu bila ke sana dia akan jadi punca kuasa. Faham ke? Oh, baru faham hari ni. Okey, dapat Okey, inilah yang sebenarnya yang dikatakan sebagai eliminating method. Berpindah-pindah tu sebenarnya dah level kedua. Faham ke? Jadi sekarang ni awak dah faham level kedua kan? Pindah-pindah kan? So, tak confuse lah sebab apa negatif. Boleh? Yang ni lah saya nak terangkan. Apa yang berlaku. Kenapa sebenarnya negatif tu tak berubah bila melibatkan darab dan bahagi. Faham tak? Siapa faham bagi thumbs. Biar kelas kita 10.30 ni. Okey. Adakah dapat sesuatu hari ini? Dapat. Dapat, Sir. Sesuatu hari ini? Banyak. Dapat banyak? Banyak. Okey. Baik. Dapat sesuatu. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Kita pun masa pun dah time dah lebih banyak lah masa kita. Okey, seharap apa yang saya kongsikan pada hari ini dapat dimanfaatkan dan boleh kamu praktis. Okey? Praktis Esok. Praktis.
Esok buat lagi. Tak boleh. Seada benda esok. Kan? Untuk pengetahuan semua, saya memang sangatlah busy. Masa saya sangat tight. Okey. Jadi bila saya kata okey saya nak buat kelas. Saya ada masa ni saya nak buat kelas kelas open class. Mana saya akan umum dekat kita punya group. So saya minta kamu semua alert dekat saya punya pengumuman. Okey, kadang-kadang saya buat kelas berdasarkan apa keperluan. Contohnya kelas macam sekarang. Okey, saya tengok ramai yang ada masalah dengan algebra. So, saya ambil peluang bila saya ada waktu free je saya akan masuk slot in kan saya punya kelas. Okey, insya-Allah saya ada buat rakaman. Kalau pelajar-pelajar yang tak dapat hadir, insya-Allah kita akan bagi rakaman ni. Mudah je, simple je. Faham Okey, jadi insya-Allah semoga apa yang saya buat ni boleh jadi manfaat. Alright, jadi dalam kekalutan saya punya kelas, sebenarnya saya ada kelas hampir every day, saya cuma cuti pada hari Ahad sahaja. Itu pun kadang-kadang ada kelas pada hari Ahad. Okey, kelas yang free biasanya saya akan buat pada malam Jumaat, Sabtu ataupun petang Sabtu. Okey, open class biasanya petang Sabtu lah saya akan buat. Okey, tajuk-tajuknya tu kadang-kadang sesuai dengan kamu, kadang-kadang tajuk form 5, kadang-kadang tajuk form 4. Alright, ikut macam mana kesesuaian saya. Okey, kadang-kadang saya open kepada pelajar-pelajar untuk join. Jadi, saya mintalah kamu untuk invite lagi kawan-kawan kamu masuk dalam grup supaya kita boleh bantu bersama-sama untuk cemerlang matematik tambahan pada tahun ini. Jadi, saya nak bantu kamu, saya nak bantu sekolah kamu. Okey, semoga bila apa yang saya buat ni boleh dapat manfaat dan insya-Allah menaikkan grade kat sekolah-sekolah kamu. Sekarang ni saya dah tak bersekolah. Tak bersekolah pula. Saya dah tak ada sekolah, saya ada akademi ya. Okey, di Primary Academy memang kita nak train pelajar-pelajar supaya faham dan tahu bagaimana sebenarnya cara nak study secara berdikari. Okey, kita akan ajar sebenarnya daripada satu persatu di mana kamu bermula? Kamu dekat mana sekarang? Okey, kita akan uji, akan test awak. Okey, awak sebenarnya sekarang ni pada level ini. Jadi apa yang awak kena buat? Kita akan mentoring, kita akan guide. Okey, sebab tu kita ada kelas. Kelas kita adalah mengikut fasa. Okey, di Primary Academy dia ikut fasa. Okey, fasa 1, fasa 2. Okey, kalau kamu masuk sebagai form 4, kamu kena masuk fasa 1. Itu setiap malam Selasa. Ada. Okey. Siapa yang nak mendaftar boleh PM lah dengan saya. Okey, nak tahu dia punya yuran ke apa ke. Dan yuran saya sebenarnya nak kata mahal. Mahal. Kalau nak dibandingkan dengan pusat tuition memang mahal. Sebab saya bukan pusat tuition Primary Academy is not the tuition center. We are the training center. Okey, kita adalah melatih pelajar-pelajar supaya mahir AdMaths. InsyaAllah kalau AdMaths kamu okey, subjek lain insyaAllah akan tak ada masalah. Alright. So, stay dalam group dan silalah share link group kita. Okay, tak ada masalah. Tahun lepas ada 7 group. Sekarang ni baru 1. Kan? Sekarang baru 1. Kamu boleh share kepada siapa-siapa, kepada kawan-kawan awak. Okay. Supaya semua satu kelas pun boleh masuk, tak ada masalah. Tahun lepas berpuluh-puluh kelas masuk. Sebab tu jadi 7 kelas. Dan sebab tu jadi 7 group. Satu grup ada dalam 250 pelajar. Okey. Kenapa saya tak buat dalam grup Telegram? Kamu ada masuk yang grup Telegram? Ada? Yang pelajar ada ribuan pelajar. Ada? Siapa ada bagi thumbs? Siapa ada bagi thumbs? Ada? Ya ada. Saya nak tanya. Boleh tanya soalan tak? Kalau awak tanya, bila awak akan dilayan? Tak sempat. Dia akan naik. Topak. Tak ada. Soalan kamu entah ke mana dah. Top up sekali lagi. Tanya lagi soalan. Betul tak? Dia akan jadi masalah macam tu. Tapi di CCO sekawal, sekontrol benda tu. Setiap kali pelajar yang dah post soalan, saya kata hold dulu. Biarkan sampai habis bincang dulu soalan tu, baru dibenarkan untuk post soalan yang lain. Kalau kamu post soalan sebelum kawan kamu punya soalan tu selesai dijawab, saya tak akan layan.
Faham Setrain pelajar-pelajar yang tahun lepas, jangan layan kalau soalan tu bertindan. Layan yang atas dulu. Yang selepas pada tu, kamu tunggulah turn. Ataupun kalau kamu memang tak dapat nak tunggu, rasa perlukan jawapan segera, sila PM Sir. Okey, sila PM Sir. Sir akan cuba untuk bantu. Boleh Kalau Sir ada masalah, saya akan minta saya punya pelajar-pelajar yang mungkin yang excellent Form 4, Form 5 tahun lepas, okey, untuk bantu kamu. InsyaAllah mereka ada dalam grup kita dalam grup CCO 4 akan ada pelajar-pelajar cemerlang Form 5. Okey, mereka ni akan bantu awak. Ada pelajar yang dia akan selalu support. Okey, itu adalah pelajar-pelajar saya. Alright, boleh So stay tune in the group and then teruskan berlatih. InsyaAllah semoga awak akan dapat kuasai algebra dengan baik dan insyaAllah admit dah tak jadi masalah dah selepas ini. So apa yang saya bantu ni hanya 20% sahaja. 80% lagi kamu kena gain dengan latihan lagi. Boleh InsyaAllah kita akan jumpa lagi next class. Semoga apa yang saya bagi hari ini, apa yang saya kongsikan hari ini boleh dapat manfaat bersama. Kalau ada masalah, rajin-rajinlah bertanya. Okey? Jangan kalau tak tahu nak tanya pun cakap, "Sir, saya memang tak faham yang ni lah. Macam mana jawapan dia macam ni?" Buat latihan mesti ada jawapan lengkap Jangan buat latihan tak ada jawapan lengkap. Jadi masalah. Alright? Boleh Okey, insyaAllah kita akan tutup. Sebelum tu ada soalan tak? Any question? Liza ada soalan? Ada? Tak ada? Kalau tak ada soalan, bagi thumbs. Tak ada soalan, bagi thumbs terus. Pino ada soalan tak? Tak ada? Nazim ada soalan? Tak ada. Okay, good. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Semua clear. Cantik. Okay, baik. InsyaAllah kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. InsyaAllah jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Subhanallah. Thank you, sir. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Thank jumpa you, lagi sir. next class. Okay, bye. Thank you, sir. Alright. Thank you, sir. Yes. Okay, Zack. Alam, okay. Izzah, terima kasih. Tuma, okay. Thank you. Madi, thank you, Madi. Alright, Afifah. Alright, Saza, thank you. Fatin. Okay, Nazim. Sarah. Amal Bayhaki. Kita jumpa minggu depan. Kelas percuma ada lagi. Okay, kelas fungsi insyaAllah. Alright, kelas fungsi. Yang tu petang. Alright. InsyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.